Seorang petugas kebersihan menjalankan kerja-kerja pemotongan rumput di tepi jalan. Dia terhidu bau busuk dari kawasan semak yang berhampiran tapi tidak menghiraukan kerana menyangkakan bau itu dari bangkai binatang yang mati. 4 hari kemudian, dia bersama rakannya kembali ke lokasi tersebut untuk meneruskan kerja-kerja pemotongan rumput di kawasan yang berhampiran pula. Ketika menjalankan tugas, bau busuk itu semakin kuat menusuk hidung dan dia tiba-tiba ternampak bahagian kaki manusia yang dihurungi ulat. Dia yang terkejut mencampakkan mesin pemotong rumput ke dalam longkang dan terus berlari ke arah kawan-kawannya yang lain. Bilik siapakah kaki tersebut? Ikuti kupasan selanjutnya. Syahrul Nizam bin Zuraimi adalah seorang warga negara Singapura. Pada tahun 2018, dia telah berkahwin dengan seorang wanita berstatus ibu tunggal warga negara Malaysia. Dia dan isterinya kemudian tinggal di Melaka bersama 4 orang anak tirinya. Pada awal tahun perkahwinan, keadaan rumah tangga mereka aman damai seperti mana pasangan pengantin baru yang lain. Tidak lama selepas itu, isterinya Nur Fazira binti Bidin mula merungut kerana merasakan keluarga Syahrul seakan menjauhkan diri dan tidak menyukainya. Isterinya menyatakan mungkin kerana statusnya sebagai ibu tunggal sebelum berkahwin menyebabkan keluarga Syahrul tidak dapat menerimanya. Syahrul menafikan perkara itu dan menasihatkan isterinya supaya bersabar. Keadaan tidak harmoni ini semakin berlarutan dan pasangan ini sering bertengkar apabila perkara ini dibangkitkan oleh Fazira. Syahrul cuba menjernihkan keadaan dan berbincang mengenai perkara ini dengan ibu dan bapanya. Pada hari kelahiran Nur Fazira, keluarga Syahrul membelikan hadiah dan meminta Syahrul memberikan kepada isterinya. Dia turut membelikan kek kerana ingin membuat kejutan kepada Nur Fazira di rumah mereka yang terletak di Taman Merdeka Jaya, Melaka. Majlis ringkas yang sepatutnya disambut dengan gembira itu menjadi tegang apabila isterinya mengungkit kembali layanan keluarga Syahrul terhadapnya. Mereka bertengkar dan isterinya bertindak mencampakkan hadiah dari keluarga Syahrul yang diterima. Pada mulanya, Syahrul tidak mempedulikan tindakan isterinya dan apabila isterinya meminta dia diceraikan, Syahrul mula hilang pertimbangan. Dia memukul Nur Fazira dan menuju ke dapur mengambil pisau. Pada 10 Oktober 2019, satu laporan polis telah dibuat oleh seorang pekerja pembersihan berkenaan penemuan sepasang kaki dan anggota tubuh manusia di dalam semak berhampiran kawasan perindustrian di Kerubung, Melaka. Pihak polis yang sampai di tempat kejadian menemui 8 bahagian tubuh manusia yang tidak lengkap kerana dikerat-kerat. Pihak polis percaya mangsa dibunuh di tempat lain dan sebahagian anggota badannya dibuang di tempat kejadian. Hasil pemeriksaan dari unit forensik mendapati anggota tubuh yang dijumpai milik seorang wanita dan kanak-kanak yang belum dikenal pasti identitinya. Polis kemudian menjalankan siasatan lanjut dan akhirnya dapat mengenal pasti suspek kejadian iaitu Syahrul Nizam bin Zuraimi, seorang warga negara Singapura yang berkahwin dengan wanita warga tempatan iaitu Nur Fazira binti Bidin. Turut menjadi mangsa dalam kejadian ini adalah anak tiri suspek iaitu Muhammad Iman Ashraf bin Abdullah. Pihak polis gagal mengesan suspek dan dipercayai suspek melarikan diri ke Singapura. Hasil kerjasama antara PDRM dan polis Singapura, suspek berjaya diberkas di Singapura dan dibawa pulang ke Malaysia untuk siasatan dan pendakwaan. Semasa disoal siasat, suspek menceritakan apa yang berlaku. Bermula dengan pertengkaran ketika sambutan birthday isterinya, suspek mula hilang pertimbangan apabila isterinya meminta cerai. Suspek terus memukul isterinya dan dalam keadaan marah, suspek terus ke dapur dan mengambil pisau. Dia menikam-nikam badan isteri dan anaknya. Setelah itu, dia mengambil parang dan mengerat kepala kedua-dua mangsa. Selepas itu dia mengerat-ngerat lagi bahagian anggota tubuh bertujuan untuk menyenangkannya melupuskan mayat kedua-dua mangsa. Menggunakan 4 beg kanvas, suspek mengisi anggota tubuh yang dikerat. Kepala isteri dan anak tirinya disembunyikan di atas loteng rumah 2 tingkatnya.
Suspek kemudian membawa 4 beg kanvas berisi anggota tubuh mangsa dengan kereta ke kawasan hutan di Krubung untuk dibuang. Selepas itu, suspek melarikan diri ke Singapura dan masuk melalui Woodland. Ketika berada di rumah, bapanya melihat suspek dalam keadaan resah dan tertekan. Setelah berulang kali ditanya, barulah suspek menceritakan apa yang berlaku. Bapanya menyarankan suspek untuk menyerah diri, tetapi suspek kemudian menghilangkan diri sehinggalah dia ditangkap oleh pihak polis Singapura. Atas kerjasama pihak polis Singapura, suspek dibawa pulang ke Malaysia untuk siasatan dan ditahan reman. Pada 24 Oktober 2019, Syahrul dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Melaka atas 2 pertuduhan iaitu membunuh isteri dan anak tirinya antara jam 9 malam pada 6 Oktober 2019 hingga jam 1 pagi 7 Oktober 2019. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Semoga kisah ini menjadi pengajaran kepada semua. Akibat rasa marah dan terlalu mengikutkan hati, 2 nyawa telah hilang. Diharapkan kedua-dua mangsa mendapat pembelaan yang sewajarnya. Semoga roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.